Pihak berkuasa kemudian mengesahkan sebagai gelombang ketiga keracunan udara akibat pencemaran sungai yang tidak dibersihkan sepenuhnya. Pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim 2019 ialah kejadian pencemaran air yang berlaku pada 7 Mac 2019 berpunca daripada pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor. Pembuangan secara haram itu mengeluarkan asap toksik, menjejaskan 6,000 orang dan 2,775 menerima rawatan. Kebanyakan mangsa ialah pelajar sekolah. 111 sekolah kemudian ditutup di sepanjang sungai. Pada mula kajian dan pencarian, kami merasakan kisah ini adalah hanya kisah pencemaran biasa. Tetapi rupa-rupanya kami silap. Malah ianya lebih teruk dan memeranjatkan. Berikut merupakan kronologi penuh pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim. Insiden ini bermula pada 7 Mac 2019. Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih dan Sekolah Kebangsaan Pasir Putih mengesan persekitaran udara di sekolah berbau bahan kimia yang telah memaklumkan perkara itu kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Gudang. Kira-kira jam 10 pagi, terdapat pelajar yang mengalami simptom pening kepala, seterusnya muntah dan mual. 8 ambulan telah dikejarkan ke dua sekolah berkenaan untuk membantu 24 pelajar dan masing-masing seorang guru dan pekerja kantin yang pengsan dipercayai telah terhidu gas beracun. Pasukan khas pengurusan bahan berbahaya dan pihak bomba mengesahkan kemungkinan berlaku kebocoran gas di kawasan sekolah kerana lokasi sekolah berhampiran kawasan industri dan arahan pengosongan premis telah dikeluarkan serta-merta. Kedua-dua sekolah itu ditutup selama 3 hari. 35 orang dirawat di hospital, di mana 3 daripadanya di unit rawatan rapi. Bilangan mangsa yang dimasukkan ke hospital meningkat kepada 76 orang pada hari berikutnya dan pada 9 Mac, 5 laporan polis telah dibuat mengenai isu itu. 10 Mac 2019. Guru-guru SMK Pasir Putih dan Sekolah Kebangsaan Pasir Putih bergotong royong melakukan kerja pembersihan sekolah susulan kejadian pencemaran udara dipercayai akibat pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim. Bagaimanapun jumlah mangsa terus meningkat kepada 82 orang. Jabatan Alam Sekitar JAS menggerakkan asetnya di seluruh negara termasuk penggunaan alat pengesan gas. Selain pembabitan 100 pegawainya ke kawasan terjejas pencemaran sisa gas kimia berbahaya di Sungai Kim Kim, Jabatan Alam Sekitar Johor telah menangkap seorang pemilik kilang kimia di Kulai. 11 Mac 2019. Gelombang keracunan air kedua telah berlaku dengan 207 lagi mangsa telah dimasukkan ke hospital sebelum meningkat kepada lebih daripada 1,000 mangsa dengan 8 dimasukkan ke ICU. Penyebaran asap beracun adalah sangat cepat kerana cuaca panas digabungkan dengan angin kuat yang membuat lebih ramai orang jatuh sakit. JAS telah menangkap seorang pekerja kepada pemilik kilang yang ditangkap sebelum ini di Taman Pasir Putih. Dengan penangkapan itu, JAS menyelesaikan kertas siasatannya yang kemudiannya dihantar kepada pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Pasukan penyiasat juga telah mengenal pasti bahan kimia yang dilupuskan secara haram sebagai minyak marin yang mengeluarkan gas metana yang mudah terbakar dan gas benzena. Sisa ini adalah bahan buangan yang dijadualkan sebagai bahan yang memerlukan pelupusan yang betul kerana sifatnya yang berbahaya. Manakala sekolah yang terlibat dibuka seperti biasa dan pihak pembelajaran berjalan dengan baik. Kira-kira jam 11.30 pagi, pihak pengurusan kedua-dua sekolah melaporkan kes murid mual pening kepala berlaku lagi. Pihak sekolah mengarahkan sekolah dikosongkan kerana berlaku keadaan udara tidak sihat dan murid-murid kemudiannya dibenarkan pulang. Kira-kira jam 11 malam, seramai 29 orang telah dihantar ke klinik kesihatan untuk pemeriksaan lanjut, manakala 77 lagi dirujuk ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Jabatan Pendidikan Negeri Johor memutuskan kedua-dua sekolah berkenaan ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Secara keseluruhan jumlah mangsa yang mendapat rawatan ialah 260 orang. 12 Mac 2019. Dua lagi sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri dalam daerah Pasir Gudang ditutup berikutan 50 pelajar SMK Tanjung Puteri dan 5 murid SK Tanjung Puteri Resort mempunyai simptom yang sama. Sebanyak 13 sekolah berhampiran Sungai Kim Kim di sekitar Pasir Gudang telah diarah tutup sehingga satu tarikh yang akan ditetapkan.
Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik memberitahu insiden pencemaran itu turut menyebabkan seramai 266 pelajar, murid serta kaki tangan dari sekolah 4 sekolah menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail, manakala 42 lagi dirawat di Hospital Sultanah Aminah. 5 daripada mereka kini dirawat di zon merah, 13 orang di zon kuning dan 18 lagi di zon hijau. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Johor menubuhkan sebuah jawatankuasa kerja bagi mengawal kerja-kerja pembersihan di kawasan terjejas. Mesyuarat itu juga bersetuju untuk melantik kontraktor yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan di kawasan seluas 1.5 km di Sungai Kim Kim. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar telah bertitah meluahkan kemurkaan dan kekesalan baginda, menggesa semua pihak berkuasa untuk segera menangkap dan menghukum pelakunya. 13 Mac 2019. Melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah mengaktifkan jawatankuasa kerja bagi menangani kejadian pembuangan sisa tersebut yang bertujuan menyelaras dan memantau kejadian tumpahan bahan kimia yang berlaku. Kementerian Kesihatan memaklumkan sebanyak 506 kes baharu ekoran pencemaran toksik di Sungai Kim Kim direkodkan setakat jam 7 malam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, daripada jumlah itu, seramai 166 mangsa telah dimasukkan ke dalam wad, manakala 9 daripada mereka telah dimasukkan ke unit rawatan rapi. Sementara itu, Menteri Tenaga Sains, Teknologi, Inovasi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berkata sekiranya penelitian selesai dibuat, suspek yang ditahan akan didakwa di mahkamah pada 14 Mac 2019. Hanya seorang daripada 3 yang ditahan akan didakwa terlebih dahulu. Pendakwaan akan dilakukan ke atas salah seorang suspek utama yang juga pengusaha kilang tayar Kitar semula. Perkara ini berdasarkan keputusan jenis bahan kimia yang diperoleh mendapati ia mempunyai hubung kait dengan aktiviti pemprosesan tayar Kitar semula. Suspek berhadapan pertuduhan di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1975 yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda RM500,000 jika sabit kesalahan. 14 Mac 2019. Walau bagaimanapun pendakwaan seorang suspek kes pembuangan sisa bahan kimia itu tidak diadakan pada 14 Mac, perkara itu disahkan Esko Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Negeri, Dr. Shahruddin Jamal. Menurut beliau, walaupun kertas siasatan mahkamah telah dihantar kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya, pihak berkenaan meminta Jabatan Alam Sekitar untuk menambah beberapa lagi maklumat. 17 Mac 2019. 9 orang lagi ditangkap oleh polis berkaitan dengan kes ini. 2 ditangkap di Johor Bahru, manakala 7 ditahan di luar kawasan Johor Bahru. 2 suspek utama yang dipercayai berperanan dalam mengatur pengangkutan bahan toksik telah ditangkap pada 19 Mac 2019, menjadikan jumlah itu seramai 11 orang, dengan 1 suspek kemudiannya dibebaskan dengan jaminan selepas terbukti tidak berkaitan dengan kes itu. Operasi pembersihan di sepanjang 1.5 km sungai terjejas telah siap pada hari yang sama dengan sejumlah 900 tan tanah dan 1,500 tan air tercemar telah dibersihkan. Polis telah meminta bantuan Interpol bagi menjejaki seorang warga Singapura yang disyaki terlibat dengan insiden pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim. Lelaki dalam lingkungan usia 30-an itu dikenal pasti sebagai pemilik kilang memproses tayar terpakai yang dikatakan terlibat dalam insiden itu. Melalui penyiasatan, sebuah lori tangki dipercayai telah membuang sisa kimia ke Sungai Kim Kim pada awal pagi 20 Jun 2019. Beberapa pelajar dari sekolah-sekolah di kawasan Pasir Gudang mula mengadu mual, pening dan muntah yang akhirnya menyebabkan penutupan sementara sekolah-sekolah di kawasan itu. Pihak berkuasa kemudian mengesahkan sebagai gelombang ketiga keracunan udara akibat pencemaran sungai yang tidak dibersihkan sepenuhnya. Di samping itu, penduduk di kampung berdekatan yang tinggal berhampiran Sungai Daing dan Kopok yang merupakan anak Sungai Kim Kim yang mengadu bahawa perairan di kedua sungai telah berubah menjadi hitam dan berminyak dengan bau busuk yang tidak dapat ditanggung dan dipercayai tersebar dari bahan kimia pencemaran Sungai Kim Kim. Dalam pada itu, kerajaan negeri juga telah meluluskan peruntukan sebanyak 6.4 juta ringgit melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk meningkatkan proses pembersihan. Kerja pembersihan bagaimanapun menjadi lebih teruk akibat tidak balas kimia kerana kontraktor yang terlibat
tidak berpengalaman dalam menangani sisa kimia. Pasukan Pertahanan Kimia, Biologi, Radiologi dan Nuklear dari 12 kuadran Regimen Askar Jurutera Diraja Angkatan Tentera Malaysia kemudian dihantar untuk membantu usaha membersihkan kimia bersama pasukan hazmat. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak 8 juta ringgit untuk kerja pembersihan sungai dan telah mengarahkan pelbagai agensi termasuk polis, tentera dan pasukan hazmat untuk menyokong keadaan di kawasan yang terjejas, di mana mereka menjelaskan tidak ada permintaan untuk keadaan darurat yang diterima daripada Kerajaan Negeri Johor. 25 Mac 2019, dua suspek utama yang terdiri daripada seorang warga Singapura dan seorang rakyat Malaysia telah ditahan di Mahkamah Seksyen di Johor kerana melupuskan bahan kimia secara haram ke dalam sungai dan syarikat mereka, PTEC Resources, memiliki 15 pertuduhan namun dinafikan dakwaan terbabit. Kedua-dua didakwa di mahkamah yang sama kerana bersengkongkol dengan pemandu lori untuk membuang buangan terjadual ke dalam sungai. 25 April 2019, Sim Wader, 49 tahun, mengaku tidak bersalah hadapan Hakim Jailani Rahman setelah pertuduhan dibacakan terhadapnya mengikut Seksyen 34B-1-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan dibacakan bersama Seksyen 42 Akta yang sama yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM500,000 jika sabit kesalahan. Menurut kertas pertuduhan yang dibacakan terhadap Sim, beliau didakwa bersubahat bersama-sama seorang lagi warga Singapura, Wang Jin Chow, serta dua rakyat Malaysia, Maridas anak lelaki Nalapan dan Yap Yuk Liang, menggunakan sebuah lori dan semi-trailer untuk melupuskan enap cemar berminyak ke dalam sungai tersebut pada 7 Mac lalu. Mahkamah membenarkan Sim dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM250,000 dengan dua saksi warga negara Malaysia. Hakim menetapkan 23 Mei 2019 untuk sebutan semula kes. 23 Mei 2019, perbicaraan kes seorang pemandu lori dan pengarah syarikat yang sepatutnya telah bermula tetapi ditangguhkan ke Disember. Hakim Mahkamah Seksyen Wan Muhammad Nur Hisham Wan Yaakob menetapkan tarikh baru iaitu 3, 4 dan 5 Disember 2019 untuk perbicaraan kes. Mahkamah menetapkan tarikh itu selepas Peguam Husin Osman memohon perbicaraan berikutan 3 lagi peguam yang mewakili kesemua tertuduh perlu menghadiri perbicaraan lain di Mahkamah Tinggi. Tiada bantahan dikemukakan pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali dan Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Alam Sekitar Putrajaya Farah Nur Azura Jumuddin. Hakim bagaimanapun melahirkan kekecewaan atas ketidakhadiran peguam bela, memandangkan kesukaran menetapkan tarikh perbicaraan mengikut kesesuaian semua pihak. Untuk pengetahuan anda, sehingga kini perbicaraan masih dijalankan dan tiada lagi kata muktamad terhadap keputusan kes pencemaran ini. 17 Julai 2019, dilaporkan seramai 160 mangsa menuntut ganti rugi daripada pihak berkuasa katanya gagal dalam mengawal pencemaran di Sungai Kim Kim. Tuntutan saman itu melibatkan dua kumpulan plaintif iaitu kumpulan pelajar dari SMK Pasir Putih dan SMK Tanjung Puteri Resort dengan 36 pelajar, 120 nelayan dan 6 orang awam. Menurut wakil peguam penduduk ini, seramai 11 defendant akan dipanggil. Dalam tuntutan saman ini termasuk Menteri Besar Johor, Kerajaan Negeri Johor, Esko Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar, Majlis Pemandaran Pasir Gudang dan syarikat terlibat. Kes saman ini juga turut masih berjalan di mahkamah. Kesimpulannya, sebenarnya kes pencemaran di Sungai Kim Kim ini agak rumit. Sebab sampai hari ini syarikat-syarikat yang bertanggungjawab perdajalkan sungai itu masih lagi tidak dikenali ramai. Patutnya mereka inilah yang kena disaman sebab asyik fikir nak untung sampai alam tercemar. Lagi satu, seperti yang kita tahu, pasir gudang ini terdapat banyak kilang di sekelilingnya dan untuk mencari orang yang betul-betul bertanggungjawab memang rumit. Kalau nak sembang bab kelulusan dari kerajaan pula, mesti benda ini sudah diluluskan dari kerajaan terdahulu kan? Apa-apa pun, kita mestilah selalu menjaga alam. Jangan nanti alam mengamuk, barulah kita terpinga-pinga mencari jawapan. Sekian, terima kasih.